Okey, kita sambung part 2. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang semua kepada yang hadir di live Pakcik Simple. Mohon tap skrin sambil berzikir, ramai-ramai berselawat pun boleh, dan mohon satu gift supaya kita dapat support program kebajikan Kotak Bahagia, insya-Allah. Bantu tap skrin dan share banyak-banyak, insya-Allah. Okey, sahabat semua yang hadir, Pakcik sangat hargai. Jom kita sambung topik kali ini tentang bagaimana cara terbaik untuk banteras para scammer. Fokusnya scammer yang dalam bidang kebajikan. Maksudnya dia scam, ambil gambar orang yang sakit, dia minta dana. Dia share gambar orang yang susah, dia minta dana. Okey, di sini ada Kak Ros dan sahabat kita yang kita tengah bantu, Abang Azhar. Bangsa scammer juga, 10 orang scammer menggunakan gambar adik Bilal dan para penonton lain. Okey, insya-Allah kita, Kak Ros boleh kenalkan diri. Okey, boleh. Saya Puan Ros daripada Johor Bahru. Saya cuma sekarang ni saya cuma membantulah adik adik Bilal daripada pakcik jugalah. Saya akan join Pakcik Simple ni lah sini. InsyaAllah. Jadi Kak Ros daripada Johor, dan pada siapa-siapa yang nak bekerjasama fokusnya dalam bidang kebajikan dan kemasyarakatan, jemput hadir dalam live Pakcik Simple. Pakcik alu-alukan semua orang yang nak masuk kotak, yang nak share pengalaman, sama-sama kita nak bincang cara terbaik untuk sampaikan sumbangan daripada pemberi sumbangan kepada penerima sumbangan dengan jalan yang paling mudah dan yang paling telus, insya-Allah. Dan yang paling best, kita sebagai satu family Kotak Bahagia, kita sentiasa mendoakan kebahagiaan semua yang menyumbang dalam program ni, semua yang support, bahagia selamanya hingga ke syurga, insya-Allah. Okey, untuk soalan kedua, kita nak bincang sedikit lah kan. Bagaimana kita nak elakkan diri kita di scam dan bagaimana kita nak menjauhi scammer ni lah. Kak Ros ada apa-apa ni lah, cadangan nak kurangkan scammer ni? Ketika yang anda maksudnya kat sini kita buat program ni, kira kita buat transparent, kita buat secara live TikTok untuk orang yakin lah yang sumbangan tu memang sampai. Sebab Pakcik buat live macam ni, nanti tim Pakcik akan pergi ke rumah Abang Azhar dan kami akan buat live bersama host. Kat situ automatik dia akan ada trust, ada keyakinan, dan sebab tu live Abang Azhar kalau perasan sangat-sangat banyak view dan sangat-sangat orang tanpa ragu-ragu dia beri gift sebab dia nampak depan mata secara live. Itulah konsep Kotak Bahagia ni. Kita nak transparankan semua benda supaya orang yakin. Dan minta support semua bila orang nampak program Kotak Bahagia ni lain daripada yang lain sebab dia transparent dan dia dari segi volunteer. Yang ramai orang buat ni adalah volunteer, tak dapat allow kan, macam atas dasar kasih sayang. Tengok adik Bilal rasa kasih sayang, nak bantu. Dan Tok Ma tu daripada Perak dah sampai semalam kan, macam Abid Liu dah sampai atas dasar kasih sayang, dia sampai macam tu. So insya-Allah Pakcik pun dah akan sedekahkan 1,000 lebih nilai susu untuk adik Bilal stok 3 bulan. Hasil daripada anda semua yang bagi gift dalam live Pakcik lah. Okey, sebab apa kita buat secara transparent? Kita nak wujudkan alternatif lain yang lebih mudah dan lebih tepat sumbangan tu sampai. Sebab sekarang scammer ambil kesempatan, dia ambil gambar, dia ambil nombor akaun lain tapi gambar adik Bilal. Betul. Dia ambil kesempatan tu sebab Facebook medium yang fragile. Dia macam boleh buat banyak akaun yang fake. TikTok pun boleh, cuma TikTok ni boleh buka live. Itulah kelebihan TikTok. Facebook pun boleh buka live tapi susah dia nak sampai. Dan sedia maklumlah, scammer takkan berani buka live. Itulah. Sebab tu kami nak highlightkan sumbangan secara live.
sumbangan secara live sebab scammer semua akan kalah. Dan bayangkan bila kita approach bersamamu nanti, insyaAllah kita akan bincang dengan Kak Ros dan sahabat-sahabat pejuang kebahagiaan dalam kebajikan ni. Kita nak bagi mindset orang Malaysia, jangan sesekali pernah bank in dekat Facebook. Maksud di sini, walaupun orang tu betul ke salah ke, kita ambil pendekatan selamat, jangan bank in langsung. Dan kami daripada Kotak Bahagia dan tim bersamamu, kita akan buat campaign kepada siapa yang susah, yang betul-betul perlukan bantuan, buat live macam mana Abang Azhar buat, kita support. Dengan cara tu, takkan ada seorang rakyat Malaysia pun akan bank in kepada nombor akaun kat Facebook. Dalam masa yang sama, kita kena educate ataupun beri tunjuk ajar kepada orang yang perlu bantuan untuk buat live lah. Itulah tugas utama tim Kotak Bahagia ni. Macam Abang Azhar tak pandai buat live, Abang Azhar tak ada masa buat live, tapi kami akan tolong buat live. Nanti adalah penerima seterusnya. Kalau macam tu Kak Ros, agak-agak kalau dalam masa, mungkin ambil masa 3 bulan, 5 bulan. Tapi kalau bantuan bersamamu, bantuan media, mungkin lebih cepat lah kan, dengan bantuan kita ada geng-geng polis ni. Bayangkan kalau semua orang ambil, semualah kita start daripada Malaysia kan. Semua orang Malaysia, macam contohlah PM ke ataupun Ketua Polis Negara umumkan, dilarang bank in kepada posting-posting yang minta bantuan. Berkuat kuasa sekarang lah. Contoh, automatik satu Malaysia takkan bagi sumbangan kat situ. So duit orang Malaysia selamat, takkan pergi ke scammer. Jadi kita perlukan tim yang buat live macam ni. Kita ramaikan tim yang buat live macam ni. Kalau diperlukan, contohlah, kita boleh upah juga ataupun bagi, kan banyak kes-kes pengangguran sekarang kan. Kita boleh latih orang-orang yang tengah menganggur ni, kita ambil bidang komunikasi ke apa kan, graduate yang banyak ni, daripada menganggur, kita beri dia peluang pekerjaan untuk jadi host. Contoh dia jadi host, dia boleh bantu. Daripada duit beribu-ribu habis ke scammer, better kita menggajikan siswa Zah kan, yang dalam bidang komunikasi yang pandai bercakap, untuk bayar 3,000 je ataupun 2,000. Gaji dia lah kan, macam Elang dapat menyelamatkan puluhan ribu daripada duit rakyat Malaysia di scam. Setuju tak Kak? Setuju. Saya setuju, insyaAllah. So insyaAllah kita akan buat live ni lebih kerap. Pakcik rasa pakcik nak buat 10 minit sahaja, sebab at least kita boleh post kat TikTok sekali 10 minit lah. So ni dah 7 minit setengah. Untuk part yang kedua ni lebih kepada tu lah soalan. Okay, pakcik ingin menjemput lah kepada orang yang lebih tua daripada pakcik untuk bagi pendapat. Kalau ada ketua-ketua kampung, tok-tok imam ataupun YB yang tengok video ni. Abang Thank you Azhar. Abang Azhar lagi. Semoga Allah kurniakan kebahagiaan untuk Abang Azhar, insyaAllah. Ingatkan Abang Azhar tidur sebab dia kata dia penat Abang Azhar boleh hadir. Abang Azhar kami tengah buat live. Abang Azhar masuk kotak tapi tak payah buka mic. Boleh ke? Sebab tengah live dekat YouTube sekali ni. Okay sahabat, ni adalah akaun first Abang Azhar. Kami terpaksa buat akaun second ni untuk backup sebab ramai toksik ataupun orang-orang negatif ni report. Okay, kembali pada perbincangan. InsyaAllah kita dalam misi zero scammer macam tu. Zero scammer, dan insyaAllah kita menggajikan, beri peluang pekerjaan kepada kita punya fresh graduate dalam bidang komunikasi untuk kita buat live macam ni supaya dapat menyelamatkan duit rakyat Malaysia daripada pergi ke scammer, insyaAllah. Dan kita pun dapat bantu polis-polis untuk tangkap scammer. Sebab apa? Scammer ni berleluasa kat Malaysia sebab mungkin orang Malaysia ni baik hati dan dia suka bersedekah. Tu tak dinafikan lagi lah. Jadi scammer ni ambil kesempatan dalam kelembutan ataupun kedermawan orang Melayu yang suka derma ni, dia ambil kesempatan kat situ. Jadi sangat rugilah kalau duit kita pergi ke scammer. Thank you Abang Azhar. Tak apa Abang Azhar, tak perlu banyak-banyak. Abang Azhar boleh withdraw dan bantu. Dan Abang Azhar pun pasti akan edarkanlah kepada orang yang seterusnya yang memerlukan. Kiranya macam ni Kak Ros, kita nak mewujudkan satu komuniti. Bila kita bantu Abang Azhar, alhamdulillah Abang Azhar tu sumbangan sangat banyak.
Abang Azhar pun sedekah kembali dalam program kotak bahagia ni supaya orang yang kedua seterusnya yang susah kita salurkan balik. Contoh kita akan pergi ke Kisah Wais balik kan. Kita bantu Kisah Wais, lepas tu orang lain pula dia macam